Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Tashih al-Mafahim, pembetulan kepada fahaman-fahaman yang salah. Tuan-tuan sekalian, untuk episod kali ini kita nak tengok berkaitan dengan solat tarawih, sebab sekarang kita berada dalam bulan Ramadan dan selawat yang dilakukan oleh majoriti ulama umat Islam di seluruh dunia Islam, di antara tarawih itu diselangi dengan selawat. Tuan-tuan sekalian, semayang tarawih ni tak ada khilaf sunnah Nabi. Satu. Kemudian tak ada khilaf ianya di bulan Ramadan. Tak ada orang buat tarawih selain Ramadan. Dua. Sunnah Nabi pasti. Dalam bulan Ramadan, lepas Isyak pasti. Tak ada orang buat sebelum Maghrib. Tak ada. Semua buat selepas Isyak. Dua. Nombor tiga. Semua orang tahu Nabi buat 8. Dan bila sampai zaman Sayyidina Umar buat 20. 8 pun ada, 8 pun sunnah, 20 pun sunnah. Waktu Nabi buat 8, sahabat mula ikut. Nabi duk buat ni, waktu Nabi duk sembahyang tarawih ni, sahabat mula ikut. Maka disebabkan risau, tarawih itu diwajibkan ke atas umatnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun masuk dalam rumah dan Nabi sembahyang dalam rumah. Mai Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, Sayyidina Umar kumpulkan sahabat, tabi'in. Sayyidina Umar lantik Sayyidina Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ibn Aus ad-Dari untuk mengimamkan sahabat 20 rakaat. Maka 8 itu sunnah, 20 itu pun sunnah. 20 yang Sayyidina Umar buat ni tak pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan bilangan itu. Tetapi kata Al-Imam Al-Kasani dalam kitabnya, 20 rakaat itu ijma' sahabat. Disaksikan oleh seluruh muhajirin dan seluruh ansar, tidak ada seorang pun yang membangkang Sayyidina Umar. Yang duk bagi rayuh, bagi keliru ni zaman ni. Zaman kita. 8 pun tak, 20 pun tak. Tapi habis masa, jidal. Amal tak ada. Habis masa nak bertengkar. Yang penting, kelirukan orang. Kata para ulama, Syekh Muwaffaq Al-Murabi', Nabi buat 8, tetapi 6 juzuk. 8 rakaat Rasulullah, 6 juzuk. Ada dalil tu, bukan perkataan dia macam tu je. Ada dalil. Ada hadis yang cerita Nabi baca apa sampai habis, Nabi baca apa sampai habis dalam tarawih. Sekira-kira 6 juzuk, 8 rakaat. Sayyidina Umar membanyakkan rakaat. Dan sahabat semua sepakat, setuju dengan bilangan itu, tak kisah. Mereka tak kisah. Bilangan tu tak apa, dibenarkan. Maksudnya syarak membenarkan. Sayyidina Umar buat 20 dengan bacaan sekira-kira 1 juzuk, 20 rakaat tersebut. Orang hari ini 6 juzuk pun tidak, 20 rakaat pun tidak. Tidak sunnah yang pertama dia buat, tidak juga sunnah yang kedua dia buat. Dua-dua dia tak buat. Yang penting nak up untuk tengok siapa yang paling banyak sekali view dan share. Subhanallah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Satu zaman yang banyak perkataan dan kurang amalnya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua untuk kita membanyakkan amal dan ikhlas dan bertepatan dengan sunnah Nabi amalan itu, insya-Allah. Okey tuan-tuan, selesai semayang tarawih. Kemudian ada selawat. Tengah-tengah tarawih tu selawat.
selawat tengah tarawih ni amalan ulama hari ni ke daripada salaf? Jawapannya sudah wujud daripada zaman salaf berselawat ketika tarawih. Berkata Al-Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, Al-Imam Al-Kasani Al-Hanafi, dalam kitab dia Al-Bada'i' As-Sana'i' fi Tartib Asy-Syara'i', dia kata di antara kesunahan tarawih adalah sesungguhnya imam setiap kali selesai solat tarawih 2 rakaat, ia duduk di antara 2 tarawih, kira-kira kadar duduk itu 1 tarawih. Habis mayang 2 rakaat, duduk rehat. Sekira-kira 2 rakaat tarawih, rehat. Apa mereka buat? Mereka bertasbih, subhanallah, zikir, bertahlil, mereka sebut la ilaha illallah, mereka sebut Allahu Akbar, zikir, mereka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga berdoa dan menunggu setelah salam tarawih yang kelima, kira-kira 1 tarawih. Kerana demikian itu telah diwarisi dari para salaf. Benda tu diwarisi dari para salaf. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Kasani, benda itu dilakukan sebahagian ulama ataupun sebahagian daripada salafus salih. Okey. Apa hukum selawat di antara tarawih tu? Siapa yang kata wajib selawat di antara tarawih itu bid'ah, dan siapa yang kata haram itu juga bid'ah. Sebab berselawat di antara tarawih itu hukumnya harus. Sesiapa yang berselawat di antara 2 tarawih itu, dia mendapatkan fadilat memperbanyakkan selawat pada bila-bila masa saja dan di mana saja yang kita nak, yang kita suka. Sebab banyaknya hadis, kata para ulama, ini bukan fahaman Wadi Anwar. Ini yang ulama, saya tolong sampaikan apa yang ulama sebut. Disebabkan begitu banyak hadis yang memperkatakan tentang kelebihan selawat yang tidak terikat dengan tempat dan masa, maka mereka yang berselawat di antara tarawih itu juga mendapat kelebihan berselawat itu. Nabi sebut dalam satu hadis, orang yang paling utama denganku hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kemudian ratusan lagi hadis lain tentang ganjaran berselawat. Maka sesiapa yang berkata selawat selepas solat tarawih adalah haram, ataupun selawat di antara tarawih itu wajib, dia adalah pendusta agama. Dan suka berdusta dalam membuat hukum agama itu adalah perangai kaum Yahudi. Dalam fatwa Darul Ifta Al-Misriyah disebutkan, saya terjemah terus, siapa yang mendakwa tanpa dalil bahawa selawat itu diharamkan pada waktu tertentu, maka dia telah menyempitkan perkara yang diluaskan oleh Allah. Apa dia benda yang diluaskan oleh Allah? Berselawat. Sehingga Allah sendiri suka dengan orang yang berselawat, sehingga kan Allah memerintahkan para malaikat umat Islam, orang beriman, untuk berselawat, dan Allah juga berselawat. Itu maksud perkara yang diluaskan oleh Allah. Kerana sungguhnya dia telah mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum tanpa dalil. Sesiapa yang mengatakan haram berselawat pada waktu yang tertentu, dia telah mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum tanpa dalil. Dan inilah sebenarnya satu jenis bid'ah yang keji, kata Darul Ifta Mesir. Jelas dekat sini, orang yang berkata selawat ketika solat tarawih adalah bid'ah yang haram, maka sebenarnya dia adalah ahli bid'ah yang patut dijauhi oleh sekalian umat Islam. Jadi hati-hati tuan-tuan dengan umat manusia yang membid'ahkan selawat di antara tarawih. Al-Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, ini bukan hadis. Imam Syafi'i kata, wa uhibbu kathratas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Al-Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i
alladhi tuwfiya sanata 400 Hijriyah, yang wafat pada tahun 204 Hijriah, kata dalam kitabnya Al-Um, aku suka satu orang yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi dalam semua keadaan. Selawat lepas solat tarawih ke, lepas bersukan ke, lepas naik atas rumah ke, lepas keluar daripada rumah ke, di mana sahaja, bila sahaja adalah dibenarkan. Maka kesimpulannya, selawat lepas tarawih tu tak wajib dan tidak haram. Sesiapa yang ucap selawat selepas tunai solat sunat tarawih, dia akan mendapat kelebihan dan ganjaran yang disebutkan dalam hadis-hadis yang saya baca tadi. Memperbanyakkan selawat tak kira masa, tempat, selagi tidak ada larangan. Jangan sekali-kali melarang orang berselawat. Kerana tiada yang melarang perkara yang dikasihi oleh Allah dan Rasul itu, melainkan dia adalah ahli bid'ah. Wallahu a'lam. Dan yang seterusnya, yang terakhir tuan-tuan, Al-Imamul Murtada Az-Zabidi disebut dalam kitabnya Ithaf As-Sadatil Muttaqin, jilid 3 muka surat 420. Berkata beberapa ulama Hanafiyah. Tengok macam mana ulama faham hadis. Ni ulama-ulama yang bukan menghafal 400 hadis tuan ni. Para ulama fuqaha, mereka sebut diharuskan duduk lepas 4 rakaat dengan sekadar 4 rakaat tadi, lepas habis 4 rakaat duduk macam tu juga. Begitu juga antara tarawih dan seterusnya. Hal ini kerana amalan ini warisan generasi salaf. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian mereka memilih pada keadaan duduk itu untuk bertasbih dan membaca Quran atau solat 4 rakaat dengan 1 salam dan diam. Boleh untuk semayang tarawih, kemudian baca Quran, lepas tu bangun semayang pula, ataupun semayang tarawih, kemudian rehat, kemudian berzikir. Ataupun semayang 4 rakaat, kemudian berehat, kemudian selawat. Ada dilakukan oleh para ulama dan umat Islam dulu. Sebahagian ulama kata ada yang bertasbih sebanyak 3 kali setelah selesai solat tarawih. Yang ni, suasana ni diamalkan di Al-Bukhara satu ketika dulu. Satu tempat umat Islam yang penuh dengan ulama. Apa mereka buat? Lepas semayang tarawih, lepas tu mereka zikir. Subhanadzil malaki wal malakut, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil azamati wal haibati wal kibriyai wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. 2. 3. Ada juga mereka yang memilih untuk mengucapkan zikir sebanyak 3 kali lepas tarawih, iaitu La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Subhanallah. Semua yang diajar oleh para ulama. Nah, abang kata boleh zikir lepas tarawih, boleh selawat lepas tarawih. Ada juga yang memilih untuk membaca suratul Ikhlas 3 kali. Tak bid'ah, tak ada dibid'ahkan oleh siapa-siapa. Ada pula muncul hari ini sebahagian hak jenis suka bid'ah orang yang suka mengelirukan umat Rasulullah, yang suka mengharamkan amalan yang telah diajarkan oleh para ulama dengan dalil. Mereka inilah menguncar kacirkan keamanan, kefahaman umat Islam hari ini. Wal'iyazubillah. Ada yang kata, saya sambung balik, ada yang buat 3 kali surah Ikhlas. Ada pula yang buat cara yang kelima dan yang terakhir yang saya nak sebut. Sebelum mula tarawih, lepas selawat dan salam ke atas Rasulullah. Kemudian habis 2 rakaat, mereka doa meredai Sayyidina Abu Bakar. Kemudian habis 4, doa meredai Sayyidina Umar. Kemudian habis 6, doa meredai Sayyidina Uthman. Macam itulah. Sampailah ke penutup. Berkata seorang ulama besar daripada Al-Azhar, Syekh Atiyah Saqar, dalam kitabnya Ahsanil Kalam fil Fatawa wal Ahkam,
tiada sebarang nas. Kita tengok. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang mana selawat ni kita boleh tengok solat tarawih di Syria mereka berselawat. Solat tarawih di Palestin mereka berselawat. Di antara solat tarawih. Solat tarawih di Mesir, ini negara yang saya sendiri pernah sampai, mereka berselawat. Di Yaman mereka berselawat. Tiada sebarang nas yang menegah daripada untuk berzikir atau doa atau membaca Quran pada selingan antara setiap 2 rakaat sunat tarawih atau setiap 4 rakaat tarawih misalnya. Dan amalan ini termasuk dalam suruhan umum untuk berzikir pada setiap keadaan. Jadi saya rasa yang tu saja cukup untuk kita faham bahawa amalan berzikir atau bertasbih atau berselawat atau baca Quran di antara tarawih itu adalah dibolehkan. Dan ada dalilnya secara umum. Setakat itu dulu, semoga kita mengamalkan sunnah Nabi seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah, ulama salaf dan ulama-ulama yang datang selepas mereka di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.